Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami kumpulan satu akan membicarakan atau mengupaskan tentang topik mukjizat. Tapi sebelum tu saya ingin memperkenalkan setiap ahli kumpulan daripada kami. Yang pertama Muhammad Idham Daniel bin Johari 068401, Ahmad Syakir Aiman bin Ahmad Suraini 068376, Muhammad Adib Muhaimin bin Kalim 066607, Muhammad Fahmi bin Salim 065441, Amzar Hanif bin Hasan 068214, Muhammad Ammar bin Ahmad Kamal 068120, Muhammad Ainuddin Safi bin Rasidi 067423. InsyaAllah kami bertujuh akan membicarakan topik mukjizat ni insyaAllah. Baik, kita akan teruskan dengan ta'rif mukjizat. Hiya kullu amr khariq lil 'adah yuzharu ala yadi madi an-nubuwah 'inda tahdi al-munkarina lahu ala wajhu yubayyinu sadaqa da'wah. Iaitu mukjizat ini merupakan sesuatu perkara yang luar biasa yang berlaku atau diperlakukan ke atas orang yang mendakwa dirinya menjadi nabi atau membawa tugas kenabian. Jadi mukjizat ni diutuskan untuk para nabi dan rasul yang dimana diutuskan untuk menjadi nabi dan rasul, dan Allah memberikan kelebihan yang luar biasa ini tersebut, iaitu mukjizat kepada para nabi dan rasul sahaja. Seterusnya mukjizat juga bermaksud yuzharu amru khariq lil 'adah yudhi'u anil mu'jizat inama tukhaliful 'adah wal ma'luf wala takhaluf al aql wal imkan. Berlaku sesuatu perkara luar biasa yang menjelaskan bahawa mukjizat itu menyalahi sesuatu yang menjadi adat kebiasaan tetapi tidak menyalahi akal dan kemungkinan. Jadi mukjizat ni satu perkara yang sangat luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan. Maksudnya perkara luar biasa ni tak akan terjadi pada manusia biasa, dan perkara ni hanya berlaku kepada insan yang bergelar nabi dan rasul sahaja. Seterusnya mukjizat juga membawa maksud yuzharu ala yadu umadi an-nubuwah ikhrajul lil khawarij allati qad takuna li ba'd al-muqarrabin wal musalihin mimma yasmi bil karamah. Juga bermaksud mukjizat ini berlaku pada tangan orang yang mendakwa dirinya adalah nabi. Yang ini para nabi tidak termasuk perkara-perkara luar biasa yang berlaku pada tangan orang-orang yang bukan nabi, tetapi pada setengah golongan hamba Allah SWT yang muqarrabin dan salihin, iaitu orang yang dekatkan diri dan soleh terhadap Allah SWT, yang diistilahkan sebagai karamah. Jadi kita dengar juga satu perkara luar biasa juga pernah berlaku pada insan-insan yang mendekatkan diri dia dengan Allah SWT, seperti para wali, para alim ulama, para orang alim. Jadi kelebihan-kelebihan yang kita dengar, contohnya ada ulama yang mampu berjalan atas air, yang mampu pergi ke sana dan ke sini dengan sekelip mata. Itu kelebihan yang luar biasa seperti itu kita tak panggil dia sebagai mukjizat, kerana mukjizat tersebut adalah untuk para nabi dan rasul saja. Jadi kelebihan-kelebihan yang berlaku pada para wali, alim ulama dan orang soleh tersebut kita gelarkan sebagai karamah. Itu kelebihan untuk orang-orang yang mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara ringkasnya mukjizat ini adalah satu kelebihan yang luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul disebabkan kenabian mereka dan diutuskan untuk menjadi penguat kepada pengakuan mereka sebagai nabi. Jadi contohnya kita lihat kisah Nabi Musa AS, di mana orang menganggap orang-orang ketika itu menganggap Nabi Musa merupakan ahli sihir, tetapi mukjizat Nabi Musa telah membuktikan bahawa kelebihan yang luar biasa tu bukannya sekadar sihir, tetapi pemberian anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas sebab kenabian baginda Nabi. Sekadar itu saja. Hukmul i'tiqadu biha, hukum mempercayai dan mengiktikadkannya, yakni mukjizat. Yajibu 'alal muslim an ya'taqida bi anna Allah 'azza wa jalla qad jahaza anbiya'ahu wa rusuluhu alladhina arsalahum ila an-nas. Setiap muslim wajib beriman dan mengiktikadkan bahawa Tuhan yang Maha Kuasa telah menyediakan para nabi dan rasulnya
yang diutuskan kepada manusia dengan mukjizat untuk membuktikan kebenaran dakwah mereka. Mu'jizatu tabayyanu sidqa da'watuhum wa tuwaddihu lin-nasi irtibatuhum billahi jalla jalaluhu wa annahum mu'ayyiduna bih. Mukjizat yang menunjukkan keikhlasan panggilan mereka dan menjelaskan kepada manusia hubungan mereka dengan Tuhan yang Maha Esa, bahawa mereka disokong olehnya. وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمُعْجِزَةٍ نَبَّهَتِ النَّاسَ إِلَى ضرورة الإيمان به والتماسك بهديه وفي ذلك يقول رسول الله عنه. Dan tidak ada Nabi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan mukjizat yang dapat menyadarkan manusia akan kepentingan dan keperluan beriman kepadanya dan berpegang teguh kepada petunjuknya dalam hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa utaya min al-ayati ma mathalahu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utaytahu wahyan awha ilayya fa anna arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah." Maksudnya, tiada seorang pun Nabi melainkan telah diberi sebahagian daripada ayat-ayat, yakni mukjizat yang seumpamanya yang sesuai dengan keahlian umatnya, yang pada asasnya pada manusia itu telah mengimaninya. Hanya sesungguhnya yang telah diberikan kepadaku ialah wahyu yang diwahyukan kepadaku. Maka aku berharap moga-moga akulah yang lebih banyak penganutnya daripada mereka pada hari kiamat. Wal ayatul qur'aniyyati allati dalat ala ta'ayyidillah anbiya'ahu bil mu'jizatil mukhtalifah kathiratun wa ma'rufatun la hajata lana ila sardiha. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan sokongan dan pertolongan Tuhan kepada nabi-nabinya dengan mukjizat yang banyak dan terkenal, maka kita tidak perlu menyenaraikannya dan menyebut satu persatu. Wallahu a'lam. Mu'jizat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazi ya'nina tafsiluhu huna huwa al-bahsu fi mu'jizat Nabina Muhammad alaihi salatu wassalam wa bayanu wujub al-i'tiqad biha wa ahammiyatuha fi kashfi ma'na nubuwah wa haqiqatuha fi hayatihi alaihi salatu wassalam. Mukjizat Sayyidina Muhammad, apa yang menarik perhatian kita secara terperinci di sini ialah kajian tentang mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan kewajipan mempercayainya dan kepentingannya dalam mendedahkan maksud kenabian dan hakikatnya dalam kehidupannya. Wa awwalu mu'jizatihi allati ayyadahu Allah azza wa jalla biha innama huwa mu'jizat Al-Quran. Dan mukjizat pertamanya yang diberikan oleh Allah adalah mukjizat Al-Quran. Wa huwa ablagh wa a'zam al-mu'jizat allati ayyadallahu biha rasulihi wa anbiya'ihi kaffah. Zalika li'annaha mu'jizatihi baqiyatun ala murri zaman natiqatu bin nubuwati alaihi salatu wassalam fi kulli zaman wa makan ala hina anna sa'iril mu'jizat al-ukhra allati ayyadallahu biha sa'iri anbiya'ihi qad intahat wa zahabat wa asbahat tarikhan wa akhbaran tazkur. Dan ia adalah mukjizat yang telah disampaikan Allah kepada rasul-rasulnya, nabi-nabinya secara menyeluruh. Ia kerana Al-Quran adalah mukjizat yang akan kekal sepanjang zaman, menceritakan tentang kenabian Rasulullah SAW pada setiap masa dan tempat. Mukjizat-mukjizat yang lain yang Allah telah berikan kepada nabi-nabi sebelum nabi kita telah tamat dan pergi pada jangka masa hayat mereka. Selagi mereka masih hidup, boleh nampak lagi mukjizatnya. Apabila wafat, mukjizatnya akan menjadi sejarah. Tetapi berbeza dengan Al-Quran, mukjizat Al-Quran kekal setiap zaman. Wal hikmah fi subuti hadhihi al-mu'jizat li risalati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunal anbiya war rasul as-sabiqin anna risalata sa'iril anbiya min qablahu alaihi salatu wassalam kanat mawqutihi bi bi'sati min ya'ti min ba'dahu
amma risalat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fabaqiyati ila yaumil qiyamah fahtajat ila mu'jizati tajhadu laha khilal hadhihi al-'usur kulliha. Hikmah tetapnya mukjizat ini sebagai utusan risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, kerana utusan yang diberi kepada nabi sebelumnya terhad waktunya dan sebagai perutusan kepada yang datang selepasnya, tetapi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal sehingga kiamat, kerana mukjizat ini diperlukan sebagai bukti kepada setiap zaman selepas ini. Seterusnya, janibu ya'amun nas kulluhum, iaitu dari sudut yang meliputi seluruh manusia. Ikhbaru 'anil ghaibat allati lam takun qad waqa'at ba'da, iaitu Al-Quran ni mukjizat dia dapat menceritakan tentang perkara ghaib yang belum berlaku dan juga yang sedang berlaku. Wa ikhbaru 'anil umamil madi wa qisasuha, dan juga dia Al-Quran ni mukjizat dia dapat menceritakan tentang bangsa-bangsa terdahulu dan kisah-kisah yang telah berlaku. Mislu fi tashri'ihi syamil daqiq salih li kulli zaman wa makan. Sebagai contoh, dalam pensyariatan yang menyeluruh dan mendalam yang sahih pada setiap zaman dan juga makan. Arfa min kaunihi alaihi salatu wassalam ummiyan lam yaqra' kitaban wala khittahu biyaminihi. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu seorang yang ummi, iaitu buta huruf. Lam yaqra' kitaban, dan tidak dapat baca buku, wala khittahu biyaminihi, dan juga tak dapat tulis dengan tangan dia sendiri. Janibi yakhussul Arab wahdahum, itu dari sudut pengkhususan Arab itu sendiri. La najid lahu mujassiman ma'a nasri wal ma'hudu min asalibihi wa tara'iqihi. Al-Quran ni tak dapat persamaan, ayatnya tidak sama dengan bahasa Arab yang biasanya, dan uslub-uslub dia pun berlainan. Wala muttafiqan ma'a syi'ri wal ma'rufu min al-buhur wa a'aridihi, dan juga tak muttafiqan, dia tak bersamaan, dia tak sama dengan syair ataupun yang kita ketahui orang Arab ni, min al-buhur, daripada bahar-bahar ataupun arud dia. Ajzu jami'il arbabil balaghah wa bayan mundu asrun nubuwah ila yaumi 'anil ityan bimislihi, iaitu ketidakupayaan semua ahli balaghah dan kefasihan dalam meramal sehingga hari ini dia untuk menghasilkan sesuatu yang seperti Al-Quran datangkan. Istinhad bi asalib mutakarrirah mukhtalifah ila al-qiyam bi muhawalati dhalik, dan juga mereka ni dia mencuba uslub-uslub tu berulang kali yang berbeza-beza ila untuk mereka buat untuk mencipta ayat yang sama dengan Al-Quran, tapi tak boleh sebab ayat Al-Quran tu kalam. Saya akan sambung pada muka surat 208. Al-kafirin nazallu fi anadahum wa juhudahum wa inkaru an yakunu fi syai'in min ayyul Qur'an ma yadalla ala sadaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi da'watuhu. Tetapi orang-orang kafir masih tetap dengan kekerasan dan keingkaran mereka. Mereka menafikan adanya satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengandungi dalil atau bukti kebesaran dan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendakwa menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan angkuh mereka berkata, maksudnya sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, nescaya kami dapat membaca yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang dahulu kala. Surah Al-Anfal ayat 31. Wa hina izu tahaduhumullahu azza wa jalla aw qala tahadahum Al-Quran in sya'tu ayatu bi suratin min misluhu.
Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun katakanlah Al-Quran telah mencabar mereka supaya membawa atau menghasilkan satu surah yang seumpama dengan Al-Quran. Wa afraqu hadha tahdi fi qawalib mukhtalifat min al-lafaz wal uslub. Al-Quran telah mengemukakan cabaran ini dalam pelbagai bentuk dan gaya bahasa, menggesa supaya mereka menyambut cabaran tersebut. Terkadang disertakan dengan cemuhan dan terkadang dengan menaikkan api semangat. Pada satu ketika Allah mencabar dalam surah Al-Baqarah ayat 234 hingga 224. Maksudnya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah sahaja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu daripada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Pada satu ketika lain pula Allah mencabar dalam surah Al-Isra ayat 88. Maksudnya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu sebahagian lain. Dan Allah ada juga mencabar dalam surah At-Tur ayat 33 hingga 34 yang bermaksud, ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman. Maka hendaklah mereka mendatangkan ayat yang seperti Al-Quran itu jika mereka orang yang benar. Wa ma kanu yazdu fi bahas da'bi anhu min al-wuquf 'ala wasilatul mal ifsad amruhu 'alaihi wa man da'watuhu min sirri fi tariqun najah. Menurutkan usaha mereka yang tidak jemu-jemu untuk mencari apa jua jalan yang dapat merosakkan urusan baginda, yang dapat menghalang tugas dakwahnya daripada mencapai kejayaan. Kana man muqattada kull dhalika an yanhadu li mu'aradatihi wa mujaratihi bi fusul min al-kalamuhum al-baligh. Maka mereka sudah sepatutnya, bahkan sudah semestinya akan bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menerima cabaran Al-Quran. Mereka perlu mengemukakan hasil karya seni bahasa dan sastra dengan balaghahnya yang tinggi. Tetapi mereka tidak berbuat sesuatu dan tidak mencuba menyahut cabaran Al-Quran tersebut. Sebaliknya, mereka tidak berpaling daripada mengotakkan apa yang telah mereka katakan. Itu saja daripada saya. Mari kita sambung pada muka surat 208 pada perenggan terakhir. Baiklah, perenggan ini menjelaskan bahawa mereka ini, yakni orang musyrikin Mekah, tidak melakukan sebarang apapun percubaan untuk menyahut seruan atau cabaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Quran. Ini bertolak belakang dengan tuduhan orang musyrikin Mekah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini telah mendatangkan kepada mereka, yakni Al-Quran itu hanya sebagai sihir atau kahanang, yakni telikan, ataupun hanya sebatas syair. Sama seperti Allah rakamkan dalam Al-Quran yang membawa maksud. Tetapi ketika kebenaran, yakni Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata ini adalah sihir dan sesungguhnya kami akan mengingkarinya. Seterusnya, ayat cabaran Allah SWT telah juga sampai kepada telinga para ulama adab, ulama-ulama balaghah dan para penyair. Namun disebabkan mereka ini selalu bertelaga antara satu sama lain, maka tiada seorang pun daripada mereka yang mampu untuk menerima cabaran ini. Ini berjanggahan dengan apa yang mereka katakan sebelum ini, bahawa mereka mampu menyanyi Al-Quran. Bahkan dengan sombong, mereka juga mendakwa mampu untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripada Al-Quran. Baiklah, melalui peristiwa ini kita dapat mengetahui bahawa ini adalah bukti yang jelas bahawa Al-Quran ini adalah bersifat ijaz, kerana Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk sepanjang zaman. Seterusnya, ketidakupayaan dari kalangan orang Arab ini untuk mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran adalah bukti yang jelas bahawa Al-Quran adalah
tidak dikarang oleh seseorang manusia. Ini kerana di dalam Al-Quran itu terdapat peristiwa yang berlaku setelah kematian seseorang manusia itu. Dengan itu, bagaimana seseorang manusia itu mampu untuk menulis Al-Quran sedangkan peristiwa itu berlaku setelah kematian mereka. Perenggan ini menceritakan bahawa mustahil bagi golongan jin ini untuk mendatangkan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini berdasarkan ayat Al-Quran daripada surah Asy-Syu'ara ayat 210 hingga 212. Hamba bermaksud dan Al-Quran itu tidak sesekali dibawa turun oleh para syaitan. Dan tidak layak bagi syaitan itu berbuat demikian. Dan mereka juga tidak akan dapat melakukannya. Sesungguhnya, mereka dihalang sama sekali daripada mendengar wahyu yang dibawa oleh malaikat. Sekian saja daripada saya. Harap maaf anda ada tersalah terjemahan atau silap kata. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentaran ini kepada rakan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. من يحقدون مثل هذا الحقد ويتمنون مثل هذا التمني فلما لم نرى إنسانا أوهي إليه من قبل أهدى الجان بمثل هذا القرآن علمنا بدليل تجربة أيضا أنه ليس من تأليف الجان ولا من إحياءاتهم. Oleh kerana tidak pernah kita lihat dan saksikan adanya seorang manusia yang diwahyukan oleh jin dengan yang seumpama Al-Quran, maka yakinlah kita bahawa bukan daripada ilham atau saranan jin, pun juga bukan daripada hasil karangannya. وهكذا يتكامل دليل الاستقراء التام على أن هذا القرآن الذي تنزل على محمد الأمي صلى الله عليه وسلم ليس من تأليف أحد من الناس الذين كانوا في عصره وليس من تأليف جني نفسه في روعه أو ألقابه إليه. Demikianlah terbentuknya bukti yang konkret, yakni bukti istiqra' yang sempurna bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ummi bukanlah hasil ciptaan atau susunan seseorang manusia sezaman dengannya dan bukan juga dari hasil karangan jin. Kalamullah Al-Quran huwa kalamullah jalla jalalah nazala biha ruh al-amin ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakuna khatimah al-munzirina ila al-'am kullihi. Dengan itu, akal yang sihat terpaksa menerima dan mengimani apa yang dikatakan dan ditegaskan oleh Al-Quran itu sendiri, iaitu Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan menerusi ar-ruh al-amin, yakni Jibril alaihissalam, kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi penutup dan penyudah segala nabi dan menjadi peringatan kepada seluruh alam semesta. فثبت بذلك أنه رسول من رب العالمين جل جلاله وصدق الله العظيم إذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. Amatlah tepat dan benar ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Hud ayat ke-14 yang bermaksud, jika orang-orang yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu itu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahawa tiada Tuhan selain Dia. Maka mahukah kamu berserah diri kepada Allah?